Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita teruskan pembelajaran dalam pendidikan Islam khusus untuk tajuk sifat mazmumah meracuni hati dan khusus untuk bahagian penilaian dalam bahagian akhlak, Kodeks Pendidikan Islam tingkatan 5, muka surat 205. Soalan yang pertama, apakah maksud riya, ujub dan hasad? Bagi soalan yang melibatkan apakah, pelajar perlu memberikan jawapan yang tepat dan ringkas sahaja. Melainkan, soalan yang minta memberikan apakah maksud. Jadi pelajar perlu memberikan penerangan yang jelas tentang sesuatu maksud. Contoh di sini maksud riya pertama, kedua maksud ujub, yang ketiga maksud hasad. Baik, jawapan ini daripada buku teks. Pelajar digalakkan untuk menulis intro kepada jawapan maksud riya, ujub dan hasad. Pertama, maksud riya, melakukan amalan, satu poin, untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain, poin yang kedua. Ini satu markah, yang ini satu markah. Kemudian yang kedua, berasa bangga dengan amalan, berasa bangga, satu poin, dengan amalan dan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Ini poin yang kedua. Okey, pemberian markah sama macam di atas. Kemudian yang ketiga, perasaan dengki, poin, melihat kelebihan yang ada pada seseorang, poin yang kedua. Jadi untuk maksud, pelajar pastikan memberikan maksud yang lengkap, penerangan yang jelas tentang maksud untuk membezakan pertama riya, kedua ujub, tiga hasad dan maksud-maksud yang lain dalam pendidikan Islam. Seterusnya untuk soalan yang kedua. Okey, yang kedua, nyatakan dalil nakli. Okey, nyatakan pun sama, perlu memberikan jawapan yang tepat dan ringkas. Dalil nakli, tapi bila melibatkan dalil, anda perlu memberikan jawapan yang lengkap tentang dalil. Sifat riya, ujub dan hasad. Di sini saya ambil satu contoh saja, dalil untuk sifat riya. Untuk ujub dan hasad, pelajar boleh rujuk kepada buku teks. Di sini ada dalil larangan sifat riya daripada buku teks. Pelajar boleh lihat. Okay. Juga bagi orang yang berkeadaan riya. Kecelakaan yang besar bagi orang yang solat. Okay, khusus dalil ini kepada dalil larangan sifat riya. Untuk ujub dan hasad, pelajar boleh rujuk ke teks. Surah Al-Ma'un ayat 4 hingga ayat 6. Bagi soalan yang ketiga, nyatakan dua contoh. Nyatakan beri jawapan yang ringkas dan tepat. Dua, pelajar perlu memberikan dua. Okey, ambil perhatian di sini. Soalan yang meminta pelajar memberikan dua, kita bagi dua. Bagi lebih, boleh digalakkan. Sifat riya, ujub dan hasad. Pelajar digalakkan untuk menulis intro kepada jawapan. Contoh sifat riya, khusus kepada riya. Yang pertama, contoh melaksanakan solat sunat. Okey, ini satu poin. Hanya jika berada di hadapan orang. Jadi poin yang kedua. Kemudian bersedekah. Bersedekah ni bagus, solat sunat ni bagus. Tetapi pelajar masukkan poin yang kedua kerana mengharapkan pujian manusia. Okey, lengkap contoh untuk
sifat riya. Kemudian contoh sifat ujub. Ujub merasakan diri lebih soleh berbanding orang lain. Okay, pelajar perlu memberikan jawapan yang menjurus kepada contoh. Ini berdasarkan pada buku teks. Berasa bangga dengan kehebatan ilmu yang dimiliki. Baik, selesai contoh sifat ujub. Kemudian seterusnya, contoh sifat hasad. Berasa dengki dengan rakan yang mempunyai kekayaan. Kemudian seterusnya, contoh yang kedua, berasa cemburu dengan seseorang, cemburu dengan seorang yang memiliki rupa paras yang cantik dan mengharap agar dia menjadi cacat. Jadi kita elakkanlah sifat hasad dalam diri kita. Jadi selesai contoh sifat hasad. Seterusnya soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Jelaskan 2 cara meninggalkan sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni sifat yang buruk. Mahmudah, sifat yang baik. Jadi pelajar perlu memberikan 2 dan soalan jelaskan, pelajar perlu memberikan jawapan yang tepat. Soalan jawapan yang tepat dan memerlukan kepada ayat yang sempurna menunjukkan kepada cara meninggalkan sifat mazmumah. Untuk cara yang pertama, daripada buku teks, sentiasa mengamalkan sifat mahmudah dan menjauhi sifat mazmumah. Dalam satu jawapan sahaja, di sini cukup untuk kita jawab soalan jelaskan. Kemudian ataupun kita nak memberikan huraian pun boleh sentiasa muhasabah diri agar terhindar daripada sifat mazmumah. Di sini kita memberikan huraian. Untuk suka. Supaya, untuk, kerana, agar. Jadi pelajar pun boleh menggunakan jawapan ini, tapi boleh juga menggunakan jawapan yang terus menjurus kepada jelaskan 2 cara. Jadi mesti memberikan cara. Sentiasa mengamalkan, muhasabah, sentiasa berbuat demikian. Pelajar menyebutkan jawapan yang menjurus kepada cara. Baik, selesai jawapan untuk soalan yang keempat. Bagi soalan yang kelima, terangkan 2 hikmah meninggalkan sifat mazmumah, sifat yang buruk tadi. Apa hikmah? Hikmah, pelajar kena ingat, hikmah adalah kebaikan, kelebihan. So kita kena pastikan pelajar dah tahu bila hikmah adalah kebaikan. 2, berikan 2. Dan yang pertama ni, terangkan. Soalan ni sebenarnya mengikut aras. Rendah kepada tinggi. Kenapa? Pelajar perlu memberikan isi dan huraian. Isi dan huraian kepada jawapan. Pastikan ada isi dan huraian untuk kita mendapatkan 2 markah penuh untuk setiap jawapan. Kaitan dengan soalan terangkan. Dua hikmah meninggalkan sifat mazmumah. Yang pertama, membentuk akhlak mulia. Yang ini isi. Bab soalan terangkan.
Kerana menghindarkan diri daripada larangan Allah. Kita meletakkan suka tadi. S supaya, U untuk, K itu kerana. Okay, untuk kita menghuraikan jawapan bentuk akhlak mulia kerana apa? Menghindarkan diri daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hikmah yang kedua, mendidik jiwa. Jawapan ini daripada buku teks. Mendidik jiwa, isi supaya tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah huraian. Jadi pelajar boleh skor sini ni 2 markah. Yang atas ni 2 markah. Okey, selesai untuk jawapan yang kelima. Untuk soalan yang keenam, bincangkan pendapat anda tentang sifat mazmumah, sifat yang buruk, berdasarkan gambar di atas. Bila sebegini, soalan merujuk kepada soalan kebat. Kenapa soalan ini memberikan stimulus berbentuk gambar? Soalan ini sedang menderma kepada tabung dan dia mengatakan seronoknya ada orang tengok. Ya? Jadi kita kena bincangkan pendapat. Okay, bagilah pendapat pelajar sekalian tentang sifat yang buruk ni merujuk kepada sifat riak. Okay? Sebab sifat riak tadi dia ingin sebarang tindakan dan perbuatan dia dilihat oleh orang lain melalui perbuatan. Baik, ini contoh jawapan dan cadangan jawapan. Jika ustazah, jika pelajar sekalian ada jawapan yang lain, dipersilakan. Yang penting, pertama perlu ada isi, kemudian huraian, kemudian huraian lengkap, kemudian kesimpulan. Isi, huraian, suka tadi. Huraian lengkap perlu memberikan kesan, contoh ataupun bukti ataupun dalil, kesimpulan. Oleh itu kita hendaklah. Baik, yang ini selesai. Antara contoh jawapan. Kita memberikan pendapat tentang sifat riak berdasarkan gambar. Ini pun kena perhatikan. Perlu berdasarkan gambar. Mulakan dengan pada pandangan saya, sifat riak akan menyebabkan kita bagi kesan. Kesan sifat riak ni. Sifat riak akan menyebabkan amalan menjadi sia-sia. Okey, sampai sini isi. Kerana niat utama adalah untuk menunjuk-nunjuk. Huraian. Jadi kita menerangkan jawapan bagaimana sifat riak boleh menyebabkan amalan sedekah ni yang dilakukan ni termasuk dalam kesan ataupun bahagian huraian lengkap. Contohnya seperti gambar di atas yang menunjukkan amalan sedekah yang dilakukan hanyalah untuk dilihat oleh orang lain. Ini boleh kita merujuk kepada gambar ni semula. Cuma jangan mengulangi ayat ini. Okey, ayat ni jangan ulang. Dan sebarang apa yang ada dalam soalan kita jangan ulang dalam jawapan kita. Kemudian, ini huraian. Kemudian kita memberikan kesimpulan. Oleh itu kita hendaklah sentiasa melakukan amalan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, agar pertama dalam kesimpulan ada pendahuluan kepada kesimpulan kita hendaklah. Oleh itu kita hendaklah. Okay, kemudian kita memberikan isi kepada kesimpulan kita. Sentiasa melakukan amalan ikhlas. Sebab perkara ni berkaitan dengan kita ambil satu saranan untuk semua orang melakukan amalan secara ikhlas. Kerana kita memberikan, maafkan saya,
agar memberikan huraian kepada isi kita tadi. Yang ini khusus dalam kesimpulan saja sekalian, agar mendapat keredoannya. Okey, keredoannya, sebab kita dah sebut Allah SWT tadi, mendapat keredoannya and huruf besar. Baik, selesai untuk soalan ataupun jawapan yang ke-6. Untuk soalan yang ke-7, stimulus. Sifat kasih sayang dapat menghapuskan perasaan hasad dengki. Kita boleh gariskan atau membulatkan poin soalan di sini, kata kunci soalan. Sifat kasih sayang dapat menghapuskan perasaan hasad dengki. Kemukakan hujah anda. Okey, hujah ni sebenarnya bagi pandangan, bagi menyokong. Okey, kita nak sokong ni pernyataan tersebut. Okey, di sini kita memberikan bagaimana ataupun kesan daripada sifat kasih sayang yang ada dalam diri kita ni dapat menghapuskan hasad dengki. Contoh jawapan untuk soalan yang ke-7. Cadangan jawapan, jika pelajar ada jawapan yang lain, dipersilakan. Yang penting jawapan ada isi, huraian lengkap dan kesimpulan sebagai rubrik pemarkahan. Pada pandangan saya, kita memberikan sebab diminta kemukakan hujah anda. Kita pun bermula dengan pada pandangan saya, boleh Sifat kasih sayang akan memupuk rasa kasih dalam diri. Okey, yang ini isi. Supaya menyayangi orang lain seperti menyayangi diri kita sendiri. Ini kita beri kesan pada kasih sayang itu sendiri. Huraian. Kita memberikan yang ketiga, huraian lengkap. Okey, huraian lengkap boleh beri kesan, boleh beri contoh, boleh beri bukti. Kesannya, kita tidak akan dengki melihat kelebihan yang ada pada orang lain. Okey, di sini kita tidak mengulangi sebarang perkataan dalam soalan. Okey, sebagai huraian lengkap, selesai. Oleh itu, kita memberikan saranan. Apa saranan yang kita nak buat? Kita hendaklah sentiasa memupuk sifat yang baik dalam diri. Okay, kita nak bagi saranan tentang ni. Apa saranannya tentang sifat yang baik? Kita ambil bagaimana untuk menyimpulkan perkara ni. Perkara yang dasarnya adalah sifat yang baik dalam diri agar dapat hidup dalam keadaan harmoni. Okey, kita meletakkan sini agar, dan oleh itu kita hendaklah. InsyaAllah jika pelajar jawab sebegini, pelajar akan dapat 4 markah penuh. Ya, kerana insyaAllah jawapan ini mengikut kehendak soalan, dan perhatikan soalan-soalan dalam kebat supaya semua pelajar boleh skor dalam menjawab soalan sebegini. Baik, sekadar itu saja untuk bahagian penilaian bagi tajuk sifat mazmumah meracuni hati bahagian akhlak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.